Salam sejahtera Malaysia. Setelah lama berdiam diri, setelah kekalahan Sungai Bakap, setelah kekalahan di PRK Sungai Bakap, akhirnya salah seorang pemimpin besar di dalam Pakatan Harapan, yaitu daripada daripada Amanah telah tampil ke hadapan untuk memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, memberikan jawapan apa perasaan mereka, mengapa boleh kalah. Pastinya mereka semua akan berbincang. Jadi akhirnya Mak Sabu telah tampil dan memberikan sedikit komen. Amanah menghormati keputusan PRK Sungai Bakap dan menyeru supaya jentera perpaduan untuk terus diperkukuhkan. Ialah, terimalah keputusannya, kalah tetap kalah, menang tetap menang. Parti Amanah Negara iaitu Amanah menghormati keputusan pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap dengan penuh tawaduk bahawa usaha berterusan akan digerakkan parti itu bagi mengukuhkan sokongan rakyat kepada kerajaan perpaduan. Kemudiannya beliau berkata, Amanah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas-petugas parti di semua peringkat yang telah memberikan komitmen yang cukup jitu sepanjang tempoh berkempen. Jadi beliau berkata justru kesepaduan jentera perpaduan antara PH dan BN sedang dibina. Ini perlu diperkukuhkan lagi menghadapi jua pilihan raya yang mendatang, terutama PR16, kata Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu menerusi kenyataan hari ini. Kenyataan ini pastinya akan menggembirakan hati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pastinya akan menggembirakan semua orang, kerana ini menunjukkan bahawa tidak ada no hard feeling, tidak menyalahkan mana-mana, tidak kata ini punca, tidak. Ya, tidak. Jadi tahniahlah diucapkan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional yang walaupun kalah tetapi tidak ada perkara yang buruk berlaku, tidak ada tuding menuding, tidak ada kata ini salah, kata itu salah dan sebagainya. Saya pun heran yang komen kesalahan inilah itu semua tak ada kena-mengena dengan PH pun, tak ada kena-mengena dengan BN pun. Mungkin dia ni bekas PH kah, bekas BN kah, tapi itu pula yang berhabis buat komen. Ataupun pemimpin parti lain pula sibuk dengan parti orang lain. Okey, jadi begitulah. Tahniah diucapkanlah kerana tetap dapat bersatu, dapat menerima kenyataan dengan penuh tawaduk, dan yang paling penting betul supaya jentera perpaduan terus diperkukuhkan kalau mau menang lagi. Saya ucapkan tahniah kepada PAS, kepada Perikatan Nasional yang menang. Tahniah diucapkan. Yang penting bukan mengundi waktu menang, itu bukan penting. Yang pentingnya ialah selepas sudah menang. Selepas sudah menang, wakil rakyat ini kena buktikan bahawa dia adalah wakil rakyat yang betul-betul wakil rakyat. Jangan pula wakil rakyat yang betul-betul sudah menang tapi hanya untuk nak menangkan kerusi Dewan Undangan Negeri, tapi akhirnya tidak ada apa-apa pun pembangunan kepada rakyat, tidak ada apa-apa pun seperti yang diharapkan rakyat. Paling teruk semua janji kosong belaka. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Belum selesai pun kepanasan PRK Sungai Bakap. Sekarang kita bercakap sudah tentang PRK satu lagi, iaitu di Nenggiri. Di Nenggiri, PRK Nenggiri, Zulfakar Cik Arifin disebut antara calon bersatu. Wow, awal juga kali ini ya. Harap-harap calon kali ini tidak ada ISO. Dua pemimpin tempatan antara tiga calon bersatu yang pada pilihan raya kecil, tiga calon bersatu pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri. Mereka itu adalah Ketua Bersatu untuk Bahagian Krai, Kuala Krai, Zulfakar Dahalan, dan bekas Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Gua Musang, Cik Arifin Hussein Antara. Seorang lagi nama yang turut disebut
ialah ahli bersatu yang sebelum ini bekas Ketua Pemuda UMNO Gua Musang, Syekh Razali Hamad. Memetik BH, 3 nama itu antara yang disebut-sebut dan dikatakan sudah diangkat oleh Bersatu Negeri kepada pucuk pimpinan. Daripada 3 nama berkenaan, Syekh Razali dan Syekh Harifin adalah calon tempatan, manakala Zulfaqar adalah calon input dari Kuala Krai. Tapi persoalan seterusnya adalah, adakah di PRK Nenggiri ini PAS akan berdiam diri? Adakah PAS akan okey tak apa, ambillah Bersatu? Kita lihat bila calon Bersatu banyak besar kemungkinan kalah, bila calon PAS besar kemungkinan menang. Jadi adakah PAS mahu risiko yang tinggi itu berlaku sekali lagi untuk di Nenggiri? Kalau saya tidak silap, anda bolehlah komen, waktu di Kuala Kubu Baru calonnya dari Bersatu atau calon daripada PAS? Menang, kalah? Kalah. Di Sungai Bakap calonnya itu saya sahkan, saya ingat lagi calonnya daripada PAS. Kemenangan kepada PAS dengan cukup bergaya. Jadi, adakah PAS akan berdiam diri? Adakah anda rasa PAS bersedia untuk memberikan laluan dengan mudah kepada Bersatu? Inilah masalah PAS dengan Bersatu. Dua-dua mau. Okey. Apapun kita doakanlah, semoga yang baik-baik berlaku pada pilihan raya ini. Kalau perlu untuk dilaksanakan semula, kita doakan semoga baik-baik sahaja pilihan raya ini, supaya tidak ada provokasi keterlaluan dan sebagainya. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ingat SPRM sekarang berdiam diri? Tidak. Ingat SPRM pilih bulu? Tidak. Apapun tomahan, apapun alasan, apapun yang disebut macam-macam, salah guna kuasa lah, kata inilah, menggunakan badan kerajaan lah, itu semua salah. Buktinya SPRM turut menjalankan tugas dengan penuh berintegriti, penuh amanah dan tanpa kompromi. Inilah kerajaan yang terbaik. Terbaru 6 jam di pejabat HRD Corp, SPRM angkut 3 kotak dokumen. Mesti mahathir kalau dia baca ni berita, mesti dia dia rasa wow, huyo 3 kotak dokumen. Mungkin dia senyum-senyum sengih-sengih lah. Selepas hampir 6 jam bertandang ke ibu pejabat HRD Corp hari ini, Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilihat meninggalkan bangunan itu dengan membawa 3 kotak bersama mereka. Kotak apa tu? Tak dokumen ke? Kotak-kotak itu dipercayai berisi dokumen yang berkaitan dengan HRD Corp, yang dikaitkan dengan pendedahan. Dalam laporan Ketua Audit Negara LKN dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Dokumen tersebut difahamkan bagi tujuan siasatan. Sebelum ini, pasukan yang terdiri daripada 10 anggota dan pegawai, termasuklah seorang wanita, dengan menaiki 4 kenderaan berasingan tanpa logo SPRM mula tiba pada jam 11.30 pagi dengan masing-masing memakai kemeja berkod. Pengarah bahagian siasatan SPRM, iaitu Datuk Seri Hishamuddin Hasim, dilaporkan berkata kehadiran penyiasat di 2 tempat terbabit bagi mendapatkan dokumen berkaitan untuk tujuan siasatan. PAC telah mendedahkan sejumlah RM3.77 bilion ringgit Malaysia hasil kutipan levy daripada majikan digunakan program latihan HRD Corp untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan yang bukan matlamat penubuhan agensi itu. Jawatan kuasa itu turut mendedahkan berlakunya percanggahan dalam keterangan yang membabitkan 2 pegawai kanan pembangunan sumber manusia Berhad HRD Corp
berhubung pembabitan syarikat pengurusan acara yang sebelum ini dikatakan milik Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Sahul Hamid Sheikh Daud. Siapa beliau? Nanti kita tahulah juga, lama-lama kita tahu. Tapi yang pasti terbaik kepada SPRM yang menjalankan tugas. Saya percaya tidak lama lagi Malaysia akan naik dengan sangat hebat, dihormati oleh seluruh dunia, dan saya percaya kita doakanlah terus Malaysia supaya satu hari nanti betul-betul tidak ada lagi rasuah. Saya pun sudah cukup bosan dengan perkataan rasuah nih. Kenapa lah orang-orang nih tidak pandai berhenti berasuah? Sudah kaya masih berasuah. Tidak cukup lagi kah dengan kekayaan? Kalau tidak cukup, buatlah bisnes. Kenapa perlu rasuah-merasuah? Buat bisnes yang betul. Saya percaya semua itu ada hukuman. Kalau tidak dapat di dunia, dapat di akhirat. Apa pendapat anda? Jenut nanti Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Teruk-teruk kerajaan ni pun tak pernah sakau tau. Tak pernah ada sakau menyakau. Sampai sekarang belum ada cerita, belum ada bukti, belum ada fakta, belum ada kabar angin, belum ada apa-apa pun yang boleh dikatakan bahawa ada kes sakau mensakau. Tak ada. Inilah kerajaan yang terbaik di dalam menghalang sakau mensakau. Kerajaan-kerajaan sebelum ni, alamak, minta maaf, tapi ini faktanya. Sudah ada bekas Perdana Menteri yang kena penjara. Sudah ada bekas Perdana Menteri yang sedang merayu sekarang kerana terlibat dengan kes salah guna kuasa 200 juta dan sebagainya. Sudah ada bekas Perdana Menteri yang sekarang ini disiasat kekayaan anak-anaknya. Sudah ada. Tapi cabaran kerajaan perpaduan yang penting tiada kes sakau. Betul sangat tu. Yang penting tiada kes sakau. Banyak double whammy, dua keadaan buruk wujud pada masa sama kerajaan perpaduan yang sudah 20 bulan ini. Saya beri perspektif. 1. PH menang PR15 dengan 38 undi popular berbanding PN 30%. Walaupun lagi popular dari PN, PH masuk memerintah negara dengan populariti kurang 50% rakyat Malaysia. Itu cabaran besar sebagai kerajaan. Masuk jadi kerajaan pula, mereka terpaksa ambil tindakan tidak popular untuk rakyat, tetapi baik untuk negara, seperti penyesaran subsidi dan memecahkan monopoli. Ini double whammy yang pertama. Sesudah menang, tidak berapa popular berbanding kerajaan BN yang dapat 2/3. Nak kena pula buat polisi yang memang lagi tidak popular. Itu mencegah kecaman juga. Menagih kecaman juga. Nombor 2, dari segi undi Melayu, PH dapat tidak sampai pun 15%, manakala rakan gabungan BN dapat 32%. Kombinasi dapatlah mereka 47% berbanding PN 53%. Kerajaan perpaduan ini banyak bergantung harap kepada undi bukan Melayu yang terdiri daripada 42% populasi rakyat Malaysia. Itu yang buat mereka bertahan jua. Mereka mengharapkan UMNO untuk bawa undi Melayu, tetapi tidak jadi begitu. Apabila presidennya memecat hampir separuh pemimpin warlord UMNO, orang Melayu yang feudal ini mengikut juga. Yang tinggal dalam UMNO hanya geng Zahid Hamidi. Warlord UMNO lain sudah keluar. Ini double whammy kedua. Sudahlah kerajaan perpaduan memerintah kurang undi Melayu. Rakan sekutu pun kurang membantu ke arah itu. Apabila ramai warlord pula lari ke bersatu. Nakkan undi Melayu sebagai penduduk majoriti, kerajaan perpaduan kena ada tokoh sendiri. Dalam berpolitik, orang Melayu ini masih feudal. Mereka perlu ada tokoh yang mereka nak pajak otak. Pembesar-pembesar Melayu yang mereka boleh takzub dan suka gila padanya. Masalahnya dalam kerajaan perpaduan, tokoh besar hanya tinggal Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi sudah tainted dan expired menunggu untuk masa diganti. Yang muda-muda pula hanya jadi tokoh kalangan masyarakat bangsar, lembah pantai, pandan yang tidak berhubung dengan penduduk semi-urban dan kampung.
Nama besar dalam gerombolan pentaksub sudah dengan pembangkang, contoh Tun Mahathir dan Hadiawang dengan Bani Wala mereka. Walajib pula in no man land, bukan dengan kerajaan perpaduan. Selagi Najib tidak keluar, mana-mana kerajaan pun mereka akan tentang. Sekarang kita ada tokoh baru Sanusi pula, punya impak tinggi kepada orang muda. Malah KJ yang ada pengikut sendiri sudah nampak berpatah arang dengan kerajaan perpaduan. Memang double whammy pula. Tiada sakau. Banyak lagi double whammy kerajaan ni. Nak tarik subsidi double whammy dengan kerajaan kenaikan harga. Nak ambil hati penduduk majoriti, penduduk rasa di sisi. Buatkan mereka sedar bukan senang nak jadi kerajaan. Bukan hanya skill guling-guling di jalanan. Apapun, kerajaan perpaduan inilah yang dipilih memerintah negara, bukan dengan undi popular rakyat sahaja, malah pilihan majlis raja-raja. Maknanya, bertahanlah 3 tahun ini. Kita doakan mereka berjaya mengemudi dengan segala macam polisi. Asalkan tiada kes sakau menyakau dan tidak tukar perlembagaan. Nak kacau penduduk majoriti, saya akan sokong kerajaan perpaduan ini. Lovely to the country always, lovely to the government only when they deserve it. Setakat ini, kita sokong lagi. Kalau hawk ke laut dalam PRU 16, kita cari ganti. Itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Liana Marzuki. Yang penting tiada sakau. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara bergema di channel ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berjaya membuatkan mulut-mulut busuk pembenci kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang hebat ini, terkunci, terbisu dan baguslah, bertobatlah, janganlah buat fitnah lagi. Gini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dengan beraninya mengatakan bahawa tindakan disiplin terhadap menteri-menteri yang menggunakan jentera kerajaan ketika berkempen akan dikenakan tindakan disiplin. Ada Perdana Menteri lain yang berani cakap begini kah? Adakah Perdana Menteri lain yang berani cakap ini? Tidak ada. Hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah Perdana Menteri kita. Walaupun banyak keputusan dia yang tidak populis. Rupanya baru tadi saya belajar erti perkataan populis, yaitu keputusan-keputusan yang sebenarnya baik tapi tidak dapat menyenangkan hati orang yang mengharapkan sesuatu yang yalah tidak popular lah. Tapi keputusan itu sebenarnya baik. Tindakan disiplin akan dikenakan kepada menteri yang guna jentera kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan disiplin terhadap mana-mana menteri kabinetnya yang jika terdapat bukti telah menggunakan jentera kerajaan semasa pilihan raya diadakan. Anwar menegaskan ia adalah keputusan jemaah menteri supaya mana-mana menteri, penjawat awam mahupun agensi kerajaan untuk tidak menggunakan jentera kerajaan sebaik selepas hari penamaan calon. Ini kerana ada kaitan dengan prinsip yang kita bawa, iaitu membentas rasuah, kata beliau. Budaya rasuah yang kita tidak mahu diteruskan. Tapi kalau umpamanya penerusan projek sebelum hari penamaan calon, saya tidak fikir ia perlu dibangkitkan, kata beliau. Kalau ada pelanggaran, ia tentunya jemaah menteri harus dikenakan tindakan disiplin kerana telah melanggar keputusan jemaah menteri. Katanya semasa sesi waktu pertanyaan menteri pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Perdana Menteri menjawab satu soalan tambahan daripada Datuk Awang Hasim PN Pendang yang ingin tahu sama ada kerajaan bersedia untuk menghentikan budaya seperti pelaksanaan pengumuman projek baru di suatu kawasan yang terlibat pilihan raya. Ini sebenarnya siapa yang buat? Siapa yang dulu buat? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Saya percaya
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah yang benar-benar berani, benar-benar satu-satunya Perdana Menteri yang betul-betul berani mengatakan yang benar. Walaupun apa yang dia cakap ini mungkin tidak populis, tidak menyebabkan orang suka dia, tapi dia tetap cakap. Yang dia cakap di mana? Di Dewan Rakyat. Jangan pula lidah bercabang, lain di depan, lain dibuat, lain di belakang. Jangan pula tidak konsisten. Kau boleh buat, orang lain tak boleh buat. Kalau orang lain buat haram, kau buat sedekah. Kalau orang lain buat masuk neraka, kau buat sebab itu macam-macam lah alasan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri terbaik Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya penjenayah sekarang ini bukan hanya berani buat scam kepada rakyat Malaysia, kepada rakyat biasa, tetapi sekarang ini scammer dah jadi lebih teruk, lebih dahsyat, lebih mengejutkan, menakutkan, dan aku pun tak faham kenapa ada manusia begini. Entah apa tujuannya, entah dari orang mana ni, dari apa maksud saya, dia ni yalah apa dia punya latar belakang lah. Tapi yang pasti polis mengumumkan satu perkara yang mengejutkan saya. Mungkin anda pun bakal terkejut. Polis menyiasat akaun TikTok yang palsu atas nama Raja Muda Selangor. Bayangkan, sekarang nih bukan hanya scam biasa-biasa tau. Scammer sekarang dah jadi makin memang bikin berkejut lah. Siap pakai nama Raja Muda Selangor lagi. Tindakan itu diambil selepas pejabat Istana Selangor mengesahkan akaun itu bukanlah milik Tengku Amir Shah. Padan muka kita minta PDRM tangkaplah manusia ini cepat-cepat. Mau famous sangat sampai menggunakan nama Sultan pula, sampai sanggup menggunakan Raja Muda Selangor punya nama. Polis menyiasat akaun TikTok palsu yang telah menggunakan gambar profil dan nama Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata pihaknya menerima laporan dibuat oleh pejabat Istana Selangor semalam. Satu laporan polis telah dibuat oleh pejabat Istana Selangor kerana mendapati akaun TikTok tersebut bukan milik Raja Muda Selangor dan telah disahkan palsu, katanya dalam kenyataan itu. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan kerana sebaran berita palsu secara bertulis atau lisan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Pegawai Penyiasat Kanan Jenayah Mad Anwar Mad Amilah di talian 0192255597 bagi membantu siasatan. Terbaik PDRM. Jangan saja lepas ni sekali pula kena tangkap, rupanya terlibat dengan politik. Sekali pula kena tangkap, rupanya dia ini orang politik kepada si Anu dan si Anu. Rupanya ini untuk macam-macam lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita rakyat di Malaysia, kita sudah diajar sejak dari bangku sekolah rendah tadika lagi untuk menghormati kedaulatan raja-raja kita, menghormati segala-gala yang perlu dihormati. Jadi jangan jadi cari masalah pula. Bagus-bagus tidak masalah, cari masalah. Kenapa suka sangat ada masalah? Saya pun heran tau. Saya pun heran ada masalah. Ada juga orang yang ada masalah mental begini sehingga sanggup untuk buat apa saja, untuk entah mau jadi famous kah apakah. Tapi ini bagi saya ada satu yang sangat pelik, menghairankan. Sampai ada orang sanggup buat begitu juga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.